Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Daknam, Waalaikumsalam. Uh, Baru nak set up teleskop nak kejar Venus dengan sunspot. Harap-harapnya dah boleh dapat Panas ni. Abang Fazli tak buat cerapannya dekat Balai Cerap Melaka. Ni saya tengah set up teleskop, belum buat alignment lagi. Tengah setting dulu
Hey, good morning Dr. Kiru, my brother. Apa khabar? Thanks for joining. Ya, apa khabar Syaira? Tuan Mun Haris kita. Waalaikumsalam. Syaira terlepas airport. Bila semalam Kemarin. Lah, tak ada apa-apa pun. Okay, jadi pada pagi ni selamat datang kepada semua yang sedang masuk pada hari Jumaat. Ada yang sedang cuti hari ni, ada yang bekerja. Jadi yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Jadi sekarang saya sedang melakukan syarapan matahari Sunspot AR 2765. Dan juga kejap lagi insyaAllah kita akan tengok planet Venus, yang mana sabitnya akan menjadi lebih tebal kejap lagi. Semakin tebal setiap hari semakin tebal. Jadi kita akan cuba rakam. InsyaAllah kalau ikut cuaca ni awan tak ada, walaupun langit tidak sebiru yang seperti yang langit yang betul-betul cantik, tapi dia biru muda, ada lapisan awan nipis sikit, tapi masih lagi boleh nampak gaya. Dan insyaAllah boleh kita merakam planet Venus dengan lebih teranggut insyaAllah. Okay? Jadi sekarang rakaman sedang dibuat terhadap sunspot di matahari. Jadi saya sedang merakamkan 60,000 frame. Harap-harapnya dapatlah 60,000 frame. Di kalangan 60,000 tu harap-harapnya dapatlah bentuk yang jelas, lebih jelas. Kalau ikutkan sini agak bergelora juga keadaan langit, kejap clear, kejap tak clear sunspot tu. Tapi tengoklah macam mana keadaan dia nanti .
Ini hari Jumaat jadi tinggal 9 hari lagi sebelum gerhana matahari separa yang akan berlaku pada hari Ahad depan 21 Jun. Jadi siapa-siapa yang nak tahu maklumat berkenaan dengan gerhana matahari boleh masuk ke laman web saya falaonline.net. Di sana saya telah sediakan satu artikel ringkas berkenaan dengan gerhana matahari separa ni. Jadi boleh dapat peta di sana. Saya telah ada share peta senang di Malaysia dengan sahabat-sahabat, waktu kemuncak dia dan berapa persen gerhana yang akan berlaku. Paling banyak di Tawau lebih kurang 33%. Di KL ni lebih kurang 10% saja, jadi tak banyak. Tapi tak apalah, boleh cuba juga. InsyaAllah kalau langit cantik macam ini, minggu depan live akan dibuat daripada sini. Dan juga beberapa lokasi lain lah, tempat-tempat lain pun ada juga. Jadi kita tengok keadaan macam mana cuaca lah. Kalau sini berawan, pergi tempat lain. Banyak live feed yang akan dibuat oleh agensi Jabatan Mufti, Bahagian Falak, rakan-rakan semua ramai yang nak buat. Okay? Jadi bolehlah choose mana-mana yang live streaming yang cuaca dia elok. Okay? Kalau cuaca tak elok, kita sembang je lah. Okay? Kudat, tahu bawah pula. Okay, sorry lah. Kudat. Tahu bawah. Kudat 33%. Jadi kalau ikutkan kedudukan matahari, kedudukan sunspot dah sampai hujung sebelah barat. Jadi kita tak sempatlah melihat sunspot ni ketika gerhana matahari nanti. Tapi harap-harapnya dalam masa 9 hari ni tiba-tiba muncul sunspot lain. Jadi ketika itu bolehlah kita merakam gerhana bersama-sama dengan sunspot. Dia bagus juga ada sunspot ni, pasal senang kita nak tracking kedudukan pergerakan bulan tu. Kan dia ada tanda kat situ kan, jadi senang. Kalau matahari putih gitu je susah sikit, kita nak tengok dia punya bergerak dia tu. Jadi saya tak pasti sama ada cerapan gerhana nanti saya nak buat dia wide angle ataupun narrow, dekat zoom, bergantung lah. Mungkin saya akan pasang dua kamera, satu narrow, satu wide angle kot. Tengok keadaan macam mana lah. Tak janjilah macam mana. Tapi selalunya kita tengok gambar gerhana daripada jauh kan, teringin pula nak tengok gerhana tu daripada dekat. Kita nak tengok dia punya horizon bulan tu. Boleh nampak tak dia punya bukit-bukit, gunung-gunung dekat horizon bulan tu. Dia tak nipis bukan, dia tak licin, dia menggerutu. Dan mungkin kita boleh nampak kegerutuan horizon tu dekat di sebalik matahari tu. Okay? Syara tanya, kenapa setiap kali saya ambil gambar puluhan ribu frame? Apakah sama fungsinya seperti kalau ambil gambar night sky objek banyak frame je satu image? Lebih kurang sama lah, lebih kurang sama. Dia macam ni, okay? Cuba tengok gambar matahari sekarang, sunspot ni. Jadi sunspot ni dia dalam keadaan kejap terang, kejap tak terang. Dia bergelora lah, langit kita bergelora. Kejap clear, kejap tak clear. Jadi momen ketika dia clear tu kita tak tahu bila. Kan? Takkan kita nak tunggu clear, tekan enter. Tak boleh, termiss. Okay? Jadi apa yang kita buat? Kita ambil video. Dan video kita tahu, video secara amnya dia 30 frame per second kan. Mana satu saat dia ambil 30 frame. Jadi kalau kita ambil satu saat video, kita dah ada 30 frame. Jadi mungkin dalam 30 frame tu ada satu atau dua keping dalam 30 frame tu dia clear. Okay? Jadi kalau kita ambil 60,000 frame, kebarangkalian untuk dapatkan momen ketika dia clear tu lagi tinggi. Okay? Jadi kita bolehlah memilih, kita akan masuk software tu akan sorting di manakah image yang paling sharp. Kita pilih yang sharp je, yang tu yang kita stacking. Jadi konsep dia sama dengan Deep Sky. Okay, Deep Sky dia tak adalah berpuluh-puluh ribu. Deep Sky ni macam 30 keping macam tu lah kan, pun dah cukup dah. Tapi kalau macam ini, planet, bulan, matahari, dia perlukan berpuluh-puluh ribu frame, barulah kita dapat kebarangkalian untuk dapat image yang jelas. Okay. Dia punya konsep dia lain dia planetary, ni kita panggil sebenarnya ni planetary imaging. Planetary imaging cara dia lain, Deep Sky object cara dia lain, wide angle cara dia lain. Okay, macam itulah.
nak tanya boleh dapat 50 frame per second ke ZW tu. Okay, sekarang ni saya punya frame ni adalah 85 frame per second. Kalau kita kecilkan lagi dia punya capture area tu, boleh dapat sampai 170 frame per second. Okay, dia punya yang apa yang saya buat capture area tu. Kenapa capture area yang sebelah? Kalau gerakkan mouse nampak tak? Capture area ni saya kecilkan. Kecilkan dekat sunspot tu je lah. Okay, kalau kita buat sampai maximum resolution ZWO tu, memang dia 10 frame per second je kot. Kan? Dia jadi lambat. Kita bukan nak, macam saya bukan nak capture semua kawasan matahari kan, dia nak capture kat sunspot tu je. So kecilkan frame per second lah. Sama macam gambar Jupiter, Saturn, Mars tu memang lagi kecil. 480 dah 480. Okay? Dia punya frame per second dia. Dia punya capture area dia. Jadi boleh dapat frame per second dia beratus-ratus, 170. Paling laju rasanya pernah dapat 200. Saya pun tak tahu kenapa. 200 frame per second. Tapi selalunya 170 frame per second, 150 frame per second tu standard lah. Nanti lagi kita pergi kat Venus tu, nanti tengok dia punya frame per second kat bawah ni. Dia akan naik. Sekarang ni dia 85. Okay. Mungkin saya boleh tambah kot frame per second ni. Saya tambah dia punya screen ni kat bawah ni. Jaya tak ada pula. Ok, window capture, sharp cap. Ok, saya cuba ambil yang ni, yang bawah tu saja. Yang tu saya besarkan. Ok, tu dia dah 6. Ok, saya letak kat bawah ni. Capture frame, berapa banyak drop frame, berapa frame per second. Ok, okay, tinggal 59,000 frame. Tinggal pula. Tinggal dah 59,000. Jadi dah habis 60,000 frame dia okey lah. Dia berhenti lah. Okey, tamat. Okey, 60,000 frame telah berjaya dirakam matahari. Okey, jadi sekarang ni saya akan pindah ke Venus pula. Jadi saya kena, selalunya bila pindah ke Venus ni, saya besarkan screen. Capture area ni maksimum kan dia. Yang ni saya buat 1204 lah. Okay, kalau kita, bila saya tukar screen ni 1204 ni, cuba tengok dia punya frame per second tu dia jadi 47. Kan dia jadi slow. Okay, jadi okay, kita dekat matahari, kita akan ke Venus. Okay, Venus. Okay, kita slow ke Venus. Okay, kalau boleh nampak skop tu dekat atas tu, tadi sekarang tengah pasang filter, tadi pasang matahari, jadi sekejap lagi saya akan buka filter tu, pasang benda lain pula. Okay, okay, alhamdulillah, 6 masuk. Tu dia planet Venus. Okay, alhamdulillah, dia tidak lari jauh daripada field of view. Jadi bila center-center je tu dapat. Okay, jadi sekarang saya kecilkan. Sekejap, saya set dulu 100%. Okay, saya terangkan dulu bagi semua nampak. Okay. Inilah planet Venus. Okay, dapat planet Venus.
dia punya sabit dia dah makin tebal. Jadi kira senang lah. Dia dah jauh daripada matahari, dia senang lah, senang. Taklah mencabar macam hari tu Okay, Zim kata tracking elok je kalau saya 3 bulan dia tak center. Itulah kelebihan ada balai cerak kat rumah. Okay, balai cerak kat rumah dia dah alignment dah siap-siap, jadi kita tak payah nak pasang buka katuk teleskop tu dah alignment dia dah elok. Okay, kalau tak ada balai cerak, cabaran dia adalah itulah, dia kena sentiasa adjust. Ya, saya adjust fokus je. Okey, inilah setakat yang termampu boleh buat fokus ni. Jenuh nak fokus Venus ni. Dia agak bergelora sikit ni. Dia kadang-kadang Venus ni dia pasal dia siang kan, bukan Venus. Jadi kalau dia lari fokus ni habis out terus dia punya tu. Terus hilang. Okey, sekejap ya, bagi saya rekod dulu baru saya jawab soalan ni. Ni saya gelapkan sikit skrin Okey, langit sungguh bergelora. Okey je, tak ada awan pun ya. Kita tunggu jap. Jadi boleh nampak dia punya quality image tadi okey. Lepas tu sekarang tiba-tiba dah makin gelora. Jadi ada pergerakan dekat langit tu. Kita tunggu jap bagi dia apa? Konsisten sikit. Ini kalau stacking ni pening kepala ni. Dia berdouble nanti.
Okay, saya tak puas hati dengan dia punya fokus ni. Sama ada fokus saya lagi ataupun dia punya apa tu, scene dia agak teruk sekarang. Ini langit ni bergelora sekarang ni. Sekarang apa ni? 11.50, 11.52. Aku nak kau 11 lah. Patut lah kot. Dia dah masuk time panas ni. Saya cuba lagi sekali untuk fokus. Okay, sikit je lari fokus tu nampak beza dia. Okay, jadi tak apalah. Dah surrender dah. Ambil je lah apa yang ada. Okay, jadi sekejap, saya rendahkan sikit exposure dia pasal takut terlampau overexpose. Kemudian saya rakam 60,000 frame. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi sekarang kita dapati kita sedang merakam Planet Venus dalam setting kamera yang boleh mencapai 180,000 frame per second. Kita akan cuba dapat 60,000 frame macam tadi juga. Daripada 60,000 tu, dengan harapannya mudah-mudahan insya-Allah ada yang clear. Disebabkan langit agak bergelora sekarang, jadi susah lah. Tapi ni macam sekarang ni macam steady pula. Tadi dia bergelora kan. Tengoklah mana yang dapat lah. Rezeki ada lah, tak ada lah kan. Okay. Jadi okay, saya boleh jawab soalan minta maaf tadi tak sempat nak jawab soalan. Rewind balik. Syairah tanya drift alignment tu macam mana. Ada 6 kata berpandu dengan Polaris, bintang tu tak beranjak, high focal length. Ok, dia macam ni lah. Drift alignment tu adalah macam tu lah. Kalau kita boleh nampak Polaris, kita tak payah guna drift alignment sangat. Kita take aim kat Polaris je. Tapi kalau kita dekat sini, kat Malaysia ni Polaris payah nak nampak. Kadang-kadang dia nampak. Jadi kita kena letak teleskop kita ni lebih kurang dekat north, lebih kurang setepat mana yang mungkin. Kemudian kita halakan teleskop kita tu ke bintang atas kepala, paling atas kepala, dan kita ambil gambar. Okay? Ataupun kita tengok dalam masa seminit 2 minit, kita tengok dalam, dia ada tracking. Kalau dia sengit ke kiri sikit kan, dia sepatutnya center tapi sengit ke kiri sikit, kita buat adjustment dia punya altitude, dia punya azimuth. Kalau sengit ke kanan sikit, kita set azimuth dia ke kiri. Dia kena main-main sampai dia tak bergerak kiri kanan. Kemudian kita cari bintang yang sebelah 40 darjah timur atau barat. Okay, cari bintang yang terang juga, buat macam tu juga. Tengok kalau ada drift juga, ada drift atas bawah ke kiri kanan, dia drift keluar daripada line dia tu, kita buat altitude, adjustment altitude lah. Okay, sampai dia ngam-ngam. Itu cara tidak langsung, secara orang kata indirect way untuk kita buat alignment kalau tak nampak Polaris. Kat Malaysia memang kita kena mahir bab tu. Negara lain senang, negara lain tengok je bintang Polaris tu. Okay, kita tak ada kemudahan macam tu. Okay, InsyaAllah kalau pergi rumah Dr. Rawi tu mungkin dia belajar lah kot. Okay, senang sikit. Okay, jadi selamat datang semua. Sekali lagi bagi yang baru masuk, kita sedang melakukan cerapan planet Venus sekarang. Tadi kita dah lakukan cerapan terhadap matahari, sunspot AR2765. Jadi sekarang kita sedang mencerap Venus pula. Okay, merakam Venus. Okay, jadi inilah proses rakaman yang saya buat setiap hari. Kalau sunspot ataupun Venus, macam inilah keadaan dia. Okay,
dalam keadaan berpanas. Kadang-kadang sekarang ni Venus dah mudah sikit, dia jauh sikit daripada matahari, jadi dia tak adalah mencabar sangat. Kalau masa time-time dia dekat dengan matahari tu susah. Kita kena betul-betul tengok kan, dia ada ke tak ada, kena tengok supaya teleskop kita tak terbakar ke benda kan. Pandang-pandang belakang tu berasap kan. Takut juga bab-bab macam tu Jadi inilah keadaan Okey, kalau tengok keadaan langit, bahagian matahari okey lagi, tapi ada awan dah mula datang sebelah barat dan utara. Jadi kejap lagi saya ramalkan time-time pukul 12 tu nanti dia mulalah start berawan kepul-kepul. Dia time-time macam itulah. Dia time pagi cantik, pukul 9, pukul 10. Itu adalah waktu yang setakat yang saya tengok paling cantik lah dekat KL, kawasan KL. Azim kata 2 kali buat referendum apa tak buat. Apa pula, malas. Ui, muda lagi, aku ni dah tua apa kena buat. Kena rajin Azim. Susah. Kena cuba okay? Dia kalau dah ada kamera ZWO tu lagi senang. Pasang dekat laptop, pasang PHD 2 tu, software yang push here dummy tu, PHD 2 tu, tengok graf tengok graf, itu lagi senang, lagi cepat. Kaedah tradisional kena tengok dekat eyepiece. Kalau sekarang ni dah guna kamera, dah ada software, dah ada, kita tengok graf je. Zim kena tengok lah, cuba. Takkan dah give up kot. Itulah dia. Tuan Faizal kita, Waalaikumsalam, tengah tengok bersama anak-anak. Okey, apa khabar anak semua? Dia anak siapa yang form 5, form 6 tu dah kena prepare dah nak masuk balik sekolah kan. Anak saya seorang form 5 ni, suka dia SPM tak tahun ni, tahun depan. Okey, dah 60,000 frame. Okey. Jadi 2 kerja dah buat. Alhamdulillah pagi ni saya dah buat Sunspot, saya dah buat Venus. Kejap lagi kita bila tutup live nanti kan saya akan buat processing lah, stacking semua tu. Stacking dia lama sikit kan, tapi tengoklah setakat mana yang boleh lah. Kalau kadang-kadang nampak macam okey, tapi bila stacking dia buat merapu dia je kan, dia tak jadilah. Macam itu gambar Venus tu, tak kenapa tak jadi stacking, padahal terang macam ni. Dia ada misteri-misteri dia lah. Okey, jadi saya terangkan sikit ni. Saya dah tak buat recording, jadi saya boleh main-main lah, exposure main-main, tunjuk-tunjuk sikit. Jadi saya terangkan sikit exposure ni, bagi jelas sikit. Itulah dia planet Venus. Walaupun sabit dia dah makin tebal, tapi dia masih lagi halus. Tapi berasanya dalam keadaan macam gini dah tak nampak dia punya tanduk dia cantum kat belakang. So dia dah makin tanduk dia dah makin ke depan. Macam dalam kes dia makin ke bawah, dia tak naik ke belakang. Tapi tak tahulah, kalau kita proses gambar tu mungkin dapat tengok kot. Mungkin dapat tengok. Dia capture gerakan tu. Ada nama ada guna dia. Guna PHD 2 ke? PHD 2. Saya guna PHD 2 kat rumah ni. Memang cepat lah. Dalam masa tak sampai 5 minit dah settle lah. Dia punya alignment tengok graf lah. Azim kena install PHD 2 sekejap. Saya masuk. Kena dah tahu dah software dia. PHD 2. Saya cuba search, copy link, location, paste. Sorry. Open phdguiding.org. Jadi download yang tu. Ingatkan nak tengok bulan tadi, tapi bulan dah masuk awan tak.
Bulan ada lagi tak? Ada bulan ni. Cuma dia masuk dalam awan. Dah ada banyak kepulauan. Okey. Awan dah mula sudah dah. Awan sudah mari pukul 11 dah. Okey, jadi dia, itulah waktu dia rasanya bila dia dah panas ni kan. Kemudian wap air naik. Dia membentuk awan. Macam kita terror je. Itu kena tanya orang meteorologi. Jangan tanya saya. Ada dulu orang tanya saya kan, apakah apa tu tanda-tanda cuaca berubah kan. Manalah aku tahu, aku ini bukan anak ni kerja cuaca kan. Tak reti nak jawab. Bukan bidang. Okay. Sudah, kalau kita bukan bidang kita, kalau saya lah kan, kalau bukan bidang kita jangan pandai-pandai nak jawab kan. Jawab kalau setakat umum-umum tak apalah. Kalau kita mengaku kita pakar tu masalah tu kan. Bahaya tu. Janganlah mengaku kita ni terror semua. Biarlah kita mengaku kita tak pandai, biar kita belajar lagi kan. Pernah pakai masa intern dulu. Ya Allah, lamanya Azim. Kena cuba lagi. Aduh, patut tak guna dah. Okay. Cuba. Senang, memang senang. Dah ada ZWO kat rumah tu, guna je. Okay. Amat senang. Tak payah guna tradisional tadi tu. Pakai kamera, Dak 6 kata set 30 saat, 5 saat berhenti, 10 saat ke depan, 10 saat ke belakang, 5 saat ke depan, ke belakang. Okey. Dak 6 punya method ni dia panggil sebagai apa nama dia? V method Alah, apa nama dia? Drift alignment V method. Apa nama dia? Sekejap saya cuba Google. Pola alignment during this combination apa nama tengah ada 6 dia punya method dia V apa dia ada istilah dia tu. Aduh ya Allah. Okey. V-shape DARV method, DARV. Okay. Saya paste ni tak ada pula dia punya cerita tu kat sini. Okay. DARV 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 method. Kan DARV method ni dia ni lah. Tu cara apa? Cara sebelum ada ni lah. Sebelum ada kamera-kamera yang PhD 2 semua tu kan. Okay. Mana dia punya website dia? Kalau siapa jumpa website dia boleh bagi link Dia punya website dia tunjuk, ada dulu pernah dia tunjuk website dia tunjuk bentuk V macam mana semua tu kan. Okay, jadi itu yang ada pada pagi ni, matahari dan Venus. Kalau ikutkan bulan ada. Okey, kita konon-konon cuba nak tengok bulan. Okey, konon-konon lah kalau boleh. Berdasarkan apa yang kat sini mungkin berawan jadi tak nampak. Tapi tak apalah, kita tunggu teleskop tu bergerak. Nampak teleskop tu tengah bergerak. Dia tengah merayau, nampak? Dia tengah bergerak. Okay. Dia sedang melihat ke arah sebelah barat. Ini masalah ni, teleskop kat rumah ni bila pasang banyak kamera, wire berselirat. Bila wire berserabut sana sini, berbelit sana berbelit sini, mulalah dia pening kepala kan. Okay.
Okey. Saya tak yakin boleh nampak, tapi tak apalah, tengok je. Ni ada awan kat sana. Kita cuba lagi sekali, slow. Tak boleh, tak nampak, ada awan. Ada awan di sana, jadi tak boleh lah nak tunjuk. Tak boleh nampak bulan. Tak apa, cuba lagi sekali. Harap-harap nampak lah celah-celah sikit ke apa benda ke. Rasa tak dapat kot. Tak boleh. Ada awan. Tak apalah. Okay, so rasanya itu saja. Saya pun dah tak tahan sini, dah panas sangat ni. Berpeluh-peluh dah. Jadi mudah-mudahan sesi pagi ni kita dapat tuan-tuan perempuan adik-adik semua dapat sedikit sebanyak tips macam mana nak mencerap waktu hari siang. Okay. Jadi apa yang kita boleh dapati di sini adalah waktu siang sebenarnya bukan sekadar tak nampak benda kan. Kita boleh nampak matahari, dah boleh, kalau ada matahari dah sunspot boleh nampak sunspot. Kemudian planet Venus tidak ada masalah. Mercury kalau ada boleh nampak juga, macam dulu kita tengok Mercury kan. Kalau dulu saya pernah buat, dapat rakam gambar bintang waktu siang. Jadi planet waktu siang pun pernah dapat. Marikh, Mushtari, Zuhal pernah dapat waktu siang. Jadi kita boleh lakukan benda-benda macam tu, tapi dengan syarat tahulah mana kita nak halakan teleskop kita, dan dia taklah secantik waktu malam. Okay? Sekadar suka-suka lah nak try tengok kita punya kemampuan, kita punya alat kita ni setakat mana dia boleh buat. Okay? Jadi lepas ni saya akan buat kerja-kerja memproses gambar. Lepas tu saya akan kongsi dekat wall saya, insyaAllah. Lepas tu tengoklah macam mana bentuk rupa sunspot hari ni dengan Venus hari ni. Okay? Jadi terima kasih semua. Kalau ada apa-apa soalan lagi, ada apa-apa soalan lagi tak? Siapa yang tengah tengok Macam mana kita nak tahu siapa yang tengah tengok Tak tahu lah pula. Okay. Tak ada Habis je baru masuk, kita baru nak keluar ni. Oh, lambat-lambat baru nak keluar dah. Panas, tak larat. Okay. Jadi tak ada soalan, semua okey. Kalau tak ada, saya akhiri dululah. Okey, saya stop dulu 50 minit. Inilah live yang paling pendek saya pernah buat. Tak ada hadis sebelum ni, ada kot setengah jam kot. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan langit malam ni lebih okey berbanding semalam. Semalam hujan, jadi malam ni kalau okey, kita cuba mengejar komet yang itu punya komet C 2017 T7 kalau tak silap tak ingat, kena check balik. Okay? Dekat Ursa Major. Okay? Boleh nampak kat sana, insyaAllah lah. Okay? Itulah harapan dia. Ok, so kalau tak ada, terima kasih banyak. Terima kasih Dakna, Mazim, pada Bajih baru masuk. Siapa lagi? Syahira, apa lagi tadi yang tegur tadi apa Tuan Faizal kita. Itulah yang mengomen-ngomen kat dalam ni lah dan yang tak mengomen ni dosa siap. So ada Haris kita jadi, dan jugalah kepada semua yang melihat sudi join, insyaAllah. Oh T2 Dennis ada. Okay. C 2017 T2 okay. Asyik confused saja. So itulah semalam semalam Dennis cuba, kita cuba tak dapat, bukan tak dapat, hujan. Okay. So hujan tak dapat, so tengoklah, hopefully malam ni
Tapi tak boleh percaya juga ni, panas ketika petang lagi dia ribut kan. Okay. So dia depends lah, depends macam mana cuaca kita. Okay, so thank you very much, terima kasih semua. Jumpa lagi malam nanti insyaAllah. Okay, thank you, goodbye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.